Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 1 Jun 2023 telah berlangsung satu dialog ilmiah, satu diskusi ilmiah antara Ustaz Muhammad Azmi dan juga Ustaz Shihabuddin dalam topik mandi taubat. Apakah ia disunahkan atau tidak? Okay. Link bagi sesi live tersebut saya berikan dalam kotak description. Saya antara yang menontonnya dan saya looking forward, saya berharap akan adanya satu perbincangan ilmiah yang benar-benar ilmiah. Dalil versus dalil, hujah dengan hujah, dan cara penyampaian, cara pengkongsian ataupun analisa dalil yang kita kata dapat menaikkan, menambahkan ilmu kita, memandaikan kita dan mematangkan kita. Apatah lagi saya difahamkan bahawa Ustaz Muhammad Azmi yang asalnya mencabar, kalau tak kata mencabar, mengajak kepada adanya diskusi ilmiah ni atau adanya dialog ilmiah ni. Tetapi sayang segala sayang, Ustaz Muhammad Azmi ni kita kata gah je nampak. Tapi bila dia berhujah, berdani, tak ada dalil. Kemudian apabila ditanyakan dalil, dia jawab pula bahawa dia orang awam. Lalu dia hanya mengikuti fatwa ataupun pandangan yang dikemukakan oleh ulama. Kita kata, kalau sekadar orang awam yang bertaklid, yang mengikuti pandangan ataupun hukum yang dikeluarkan oleh ulama, yang engkau pergi ajak kepada dialog ilmiah tu buat apa? Dialog ilmiah ni maksudnya dalil versus dalil, hujah versus hujah, kan? Buang masa saja. Okey. Dan agak-agaknya inilah ilmu, inilah ilmiah yang dimasukkan oleh sebahagian mereka ni. Ustaz Muhammad Azmi ni dia saya kenal, bukanlah kenal face to face, sebab dia di Facebook dia ada juga mengkritik tulisan-tulisan saya. Tapi saya tak layan sangatlah sebab kadang kita bincang lain, dia cakap lain. Saya ingat satu contoh, lama dulu, saya bincang tentang apakah yang sunnah diucapkan apabila mendengar berita kematian. Maka saya katakan yang sunnah ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bukannya Al-Fatihah. Lalu si Muhammad Azmi ni, dia bantah balik. Dia bantah apa tahu? Dia kemukakan pendapat para ulama bahawa membaca surah Al-Fatihah itu sampai pahalanya kepada si mati. Aduh, kejap. Kita bincang apakah yang diucapkan oleh seseorang apabila mendengar berita kematian. Kita bukan bincang sampai ataupun tidak pahala bacaan Al-Quran. Macam mana boleh? Lepas tu saya kata saya tak layan kan. Tapi kita nak tengoklah dia nak bincang dalam bab mandi taubat, sunnah ataupun tidak, mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Lalu dikemukakan pendapat ulama dan kemudian dia bertanya dalil. Dia kata dia taklid dan dia tak perlu ada dalil. Dan dia tak tahu ada dalil sebab dia berbaik sangka bahawa ulama yang kata adanya mandi taubat tersebut segelintir je. A very small percentage of ulama yang kata ada mandi taubat ni. Okey, dia kata berbaik sangka bahawa ulama yang kata ada sudah tentu ada dalil, di mana dalil itu kita orang awam tak tahu. Kalau itulah pandangan anda sebagai orang awam yang segala bertaklid buta, blind following kepada pendapat ulama, yang kau pergi ajak kepada diskusi ilmiah, diskusi ilmu, dialog ilmu tu buat apa? Kamu tahu tak wahai Ustaz Muhammad Azmi dan yang seangkatan dengannya bahawa apabila dikatakan dialog ilmiah, diskusi ilmu, ialah dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Kalau hang sekadar nak bertaklid aja kepada ulama pilihan hang, tak payahlah pergi ajak diskusi ilmiah. Tulis saja dekat your own Facebook, tulis saja dekat Facebook anda bahawa mengikut pandangan ulama sekian-sekian, mandi taubat disunahkan. Tak payah bagi dalil, habis cerita. Kan? Okey, tak apa, itu satu. Yang terbaik, yang kedua, dia boleh pula minta dalil daripada Ustaz Shihabuddin yang mengharamkan mandi taubat. Dia sendiri tak payah bagi dalil sebab dia hanya bertaklid. Tapi dia boleh pula minta dalil daripada Ustaz Shihabuddin tentang apakah dalil yang melarang atau mengharamkan mandi taubat. Boleh-boleh saja Ustaz Shihabuddin pun jawab dengan bertaklid kepada para ulama lain. Disebut ulama-ulama itu oleh Ustaz Shihabuddin dalam video tersebut, boleh saja taklid kan.
Ini bukan, aduh, okey tak apa. Kemudiannya yang menarik dia kata bawa dalil yang melarang mandi taubat. Ini biasa style para pencinta bid'ah. Mereka ini manusia, umat Islam boleh sesuka hati mereka cipta apa-apa ibadah yang dia nak. Okey, boleh saja selagi mana tak ada dalil yang melarang. Lalu dia tanya kepada Ustaz Syihabuddin, apakah dalil yang melarang mandi taubat? Okey, berbeza dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah yang ikut nama tau, tetapi ahli sunnah yang betul-betul berpegang pada sunnah. Manhaj kami ialah semua ibadah ini tertahan, ataupun nanti dulu, tunggu dulu, melainkan ada dalil yang menganjurkannya, baik dengan anjuran yang membawa hukum wajib ataupun sunat. Kan? Dia orang ni ahlul bid'ah wal jamaah, dia terbalik. Boleh buat suka hati, melainkan ada dalil yang melarang. Okey, kalau lah macam tu kan, saya masa tengah tengok tu saya tertanya-tanya lah, okey, lepas habis dialog ilmiah tu, saya nak mandi ilmu kerana baru habis majlis ilmu. Tak ada dalil melarang, boleh tak? Dan saya beranggapan itu adalah ibadah. Tak ada dalil melarang kan? Okey. Pagi ni subuh. Okey. Untuk azan subuh tu nak azan dalam bahasa Melayu. Tak ada dalil melarang azan bahasa Melayu kan? Okey. Lepas itu kita baca kunut subuh, tapi kita baca rakaat pertama pun baca kunut, rakaat kedua pun baca kunut. Tak ada dalil melarang kan? So bila dikatakan tak ada dalil yang melarang, maka kita boleh buat. The possibility of doing bid'ah is endless. It is limitless. Kemungkinan untuk membuat bid'ah tak ada batasnya. Semua orang boleh buat macam-macam, baik dalam hal yang perkara yang sunat ataupun wajib. Nampak tak? Ahli bid'ah ni dalam rangka mereka hendak menghalalkan, menjustifikasikan bid'ah mereka membuka ruang kepada pelbagai bid'ah yang lain. Ini beza antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Jadi kita, sebab mereka ni begitu bergembira dengan bid'ah, kita panggil je ahlul bid'ah wal jamaah ataupun para pencinta bid'ah, sebab mereka memang suka dengan bid'ah tu. Apa salahnya kan? Jadi demikianlah dialog ilmiah itu berakhir dengan saya, dan saya yakin ramai penonton lain yang tertanya-tanya, manakah nilai ilmu, manakah disiplin ilmu oleh yang mengajak kepada diskusi ilmiah ni. Okay? Manakah dia ya? Sebab kalau sekadar nak bertaklid kepada ulama, tak payahlah ajak kepada diskusi ilmu. Kau tulis je kat Facebook kau, ke kat mana-mana media sosial kau ke, kan? Bahawa saya ikut pandangan dia, dan itu merupakan pandangan seperti mana yang ditekankan oleh Ustaz Syihabuddin, pandangan minoriti ataupun pandangan yang sebenarnya pandangan Syiah sebenarnya. Okey, yang Syiah tu pula yang sandarkan kepada Imam Syafi'i. Tak apalah kalau ada pun dalam mazhab Syafi'i pandangan minoriti. Pandangan yang masyhur, mandi taubat hanyalah dianjurkan, disunatkan kepada orang kafir yang memeluk Islam. Kalau kita telah melakukan sesuatu maksiat, satu kemungkaran, kalau nak bertaubat, boleh bertaubat terus. Tidaklah dianjurkan, tidaklah disunahkan untuk mandi taubat. Baik, demikianlah ulasan saya. Itulah kecewa. Tapi menariklah juga, sebab bila kita tonton, saya taklah kata sia-sia saja majlis tu. Kita tonton, kita dapat lihat cara fikir, manhaj mereka ni yang wah kan, tapi akhirnya bertaklid buta. Padahal tak mau tengok, kita bukan minta dalil untuk keluarkan hukum daripada dalil tersebut. Itu memang mustahil. Untuk mengistimbatkan hukum daripada dalil, itu memang mustahil. Tapi kita orang awam, kita bukan orang bodoh. Kita nak memandaikan umat, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa dalam bab ini hadisnya sekian-sekian. Lalu apabila kita mengamalkan pun, kita dapat mengamalkannya dengan keyakinan bahawa ini anjuran Rasulullah SAW kan. Jadi mereka ni, mereka punya ilmu, diskusi ilmiah ialah taklid saja, blind following kepada ulama pilihan mereka dengan pendapat pilihan mereka tu, halas. Itu cerita. Okey. Jadi saya tak kata majlis itu sia-sia, tetapi ada manfaatnya. Kita dapat lihat cara fikir dia orang ni. Dan kalau kita nak betulkan tu macam mana? Okey. Jadi itu sedikit ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.